Okay, boleh dengar suara? Alhamdulillah, boleh tuan. Okay, presentation pun nampak ah? Boleh. Nampak. Okay, boleh. Okay, so kita mulakan lah. Okay, so hari ni kita akan buat sedikit sharing lah tentang software photogrammetry software. So software ini adalah area photogrammetry software. So kita Skyshine Corporation adalah sole distributor untuk Quarter 3D. Okay, so Quarter 3D ni adalah milik syarikat SimActive. So kita Skyshine adalah sole distributor untuk SimActive di Asia lah. Okay, so ini adalah software muka depan software photogrammetry lah, software Quarter 3D. Okay, so bentar saya kena approve. Saya sendiri host. Sekejap sebab ramai lagi yang join. Okay, so software Quarter 3D, ada yang pernah dengar ke software ni? Hello? Tak ada tak? Belum, tak pernah pakai. Okay, so mungkin ada yang pernah dengar dan ada yang belum pernah kenal dengan software ni. So hari ini kita akan kongsilah sedikit tentang software Quarter 3D yang kita bawa. Okay, so software Quarter 3D adalah sama seperti software-software yang lain seperti Agisoft, 4D dan sebagainya lah. So software ini adalah software processing. So dia bukan software analisis tapi software processing lah. Okay, so software ini kalau kita tengok di sini, so dia ada yang pertama sekali UAV punya platform lah. So yang pertama, software ni dia boleh handle berbagai jenis image. So yang pertama kita ada UAV. So UAV ni kita boleh support sampai 50 megapixel punya image. Okay, so seterusnya kita ada untuk aircraft. So untuk aircraft ni dia punya image support antara 50 ke 100 megapixel lah. So ini dalam medium punya format lah. So kalau large format dia akan support yang image lebih daripada 100 megapixel. Okay, so software Quarter 3D juga boleh proses data satellite image dan juga ADS untuk push broom dan juga A3 lah. Okay, so ini adalah interface software Quarter 3D. Okay, untuk kita proses photogrammetry software, kita perlu memilih software yang sesuai untuk kita. So jadi kriteria yang kita perlu ambil penting lah. Yang pertama sekali adalah processing speed. Okay, kenapa processing speed? Okay, so contoh apabila kita nak proses sesuatu image yang cover kawasan yang besar, so processing speed adalah satu kriteria yang penting yang perlu kita ambil berat lah. Okay. Kriteria yang kedua yang perlu kita ambil adalah quality result tu. Maksudnya dia punya accuracy dan dia punya quality setiap projek kita tu adalah adakah dia adalah survey grade ataupun tidak. Okay. So seterusnya adalah scalability. Okay. So scalability ni maksudnya image berapa limit image yang dia boleh proses. Okay. So kalau kita nak proses image yang besar, so kita perlu ambil tahulah
berapa scalability untuk software tersebut. Okay, yang keempat adalah automation. So automation ni sangat penting untuk memudahkan kita. So setiap software ada yang manual dan ada yang juga automation. So automation ni maksudnya kita boleh proses untuk daripada awal sampai habis dalam satu sekali klik je. Okay, so kita juga boleh untuk proses manual untuk lagi detail lah. Okay. Untuk kriteria yang ke-5 adalah editing capabilities. So adakah software yang kita pilih itu ada kemampuan untuk kita membuat editing untuk mendapatkan result yang lebih memuaskan lah. Okay. Kenapa Correlator 3D? Okay. Yang pertama, Correlator 3D adalah intuitive design. Dia senang dan juga mudah untuk kita belajar. So kalau untuk pengguna baru ataupun new user, interface yang digunakan adalah sangat friendly dan sangat user friendly dan sangat mudah untuk kita belajar. So dengan tutorial dan juga training yang singkat, kita dah boleh untuk handle software ini. Okay, so yang kedua adalah software Correlator 3D adalah bukan sekadar processing software. So di samping untuk processing, Correlator 3D adalah juga software yang kita boleh ada dia punya features yang kita boleh buat untuk analisis. Okay, tapi tak fully analysis, tapi Correlator 3D ada analisis yang boleh dibuat tak sama macam software yang lain lah. Okay, so yang ketiga adalah survey grade accuracy. So Correlator 3D amat mementingkan survey grade accuracy. So walaupun tanpa data yang cantik, tapi kita boleh mendapatkan survey grade accuracy lah. Okay, so yang keempat adalah processing speed. Okay, ini adalah poin yang paling penting untuk Correlator 3D. So ini adalah kelebihan yang terbesar lah untuk Correlator 3D. Correlator 3D mempunyai kemampuan processing speed yang amat tinggi. So kita ada buat comparison dengan software-software yang lain. So daripada apa yang kita lihat dan juga daripada klien-klien kita yang dah buat percubaan, so Correlator 3D adalah speed dia lebih bagus. Sangat jauh lebih bagus daripada software-software yang lain lah. Okay. So yang kelima adalah unlimited number of image yang dia boleh proses. Okay, untuk Correlator 3D, Correlator 3D memberi satu kelebihan iaitu kita boleh proses image tanpa limit. So tidak ada had limit untuk kita proses. So kalau kita ada satu projek yang besar, so kita boleh proses menggunakan image yang sangat banyak lah. Okay, so dan yang terakhir adalah editing ability dan juga smart tool. So Correlator 3D memperkenalkan editing ability, so dan juga ada juga tambahan smart tool dan juga feature-features yang akan ditambah pada masa yang akan datang. Okay, so Correlator 3D adalah photogrammetry software. So seperti yang tuan-tuan dapat lihat, Correlator 3D adalah 10 kali ganda lebih pantas daripada software-software yang lain. Okay, so ini adalah daripada Correlator 3D sendiri. Okay, so support any sensor mount on UAV, aerial and satellite platform. So software Correlator 3D boleh proses data daripada UAV, aircraft dan juga satelit lah. Okay, so ini contoh. So ini daripada Correlator 3D untuk standard project 300 image dan 20 megapixel size. So proses complete termasuk array triangulation, DSM, DTM, point cloud, auto rectified dan juga mosaic. Dia proses mengambil masa dalam 1 jam dengan menggunakan standard PC. Okay. So Correlator 3D juga seperti yang saya cakap sebentar tadi, Correlator 3D no limit untuk number of image. So maksudnya dia tak ada limit untuk kita proses. Okay, so dalam masa yang sama kalau ada soalan boleh bertanya direct ataupun
boleh bertanyakan di ruangan chat dan kita akan jawab kemudian. Okay. Jadi untuk advantage software Quality 3D berbanding software-software yang lain, yang pertama sekali adalah survey grade accuracy. So dia tak photo stitch result. So dia amat mementingkan accuracy di situ. So yang seterusnya adalah extremely fast. Okay, seperti yang saya cakap tadi. Okay, so the unlimited number of image. So unlimited number of image ni tak ada dalam kepada software yang lain macam Pixpody atau Nagisoft. Software yang lain mempunyai limit image untuk kita proses dalam satu masa. Okay. So dia same platform can be used untuk UAV, satellite dan medium ataupun large format. So maksudnya di sini kalau kita dah ada satu kita dah beli satu software yang mana kita dah beli untuk UAV. So kalau kita nak guna untuk satellite dan juga untuk aircraftnya image, so kita hanya perlu upgrade dan kita gunakan platform yang sama. So untuk processing dia step yang sama. Kita cuma upgrade untuk menggunakan features yang diberikan. Okay. So Quality 3D juga boleh proses data multispectral up to 32 band dan juga 32 band of the 32 bit imagery. Okay, so Quality 3D juga boleh buat calibration panel and sound sensor. Okay, so di samping tu Quality 3D juga boleh handle LiDAR tool. So kita boleh masukkan software Quality 3D boleh untuk baca LiDAR punya data format LAS ataupun LAS. So daripada data tu kita boleh buat DTM, DSM dan juga analisis yang lain lah. So bila kita menggunakan LiDAR ni, kita boleh dapatkan point cloud yang dense lah. Maksudnya so daripada point cloud tu kita boleh dapatkan satu data yang cantik untuk kita buat DSM ataupun DTM. Okay, so Quality 3D adalah universal yang digunakan oleh pelbagai organisasi. So untuk contoh, ini daripada Quality 3D sendiri. So Quality 3D cakap software ini dah digunakan oleh US Army, yang mana kan diguna untuk UAV dan juga untuk large format. Okay, selain daripada tu ada juga agensi yang lain seperti French military. Okay, so ini adalah workflow untuk Quality 3D. So kita ada UAV, medium ataupun large format dan juga satellite image. So kat sini kita punya workflow adalah memulakan dengan array triangulation, DSM generation. Okay, untuk DSM generation kita boleh generate 3D model generation. So untuk 3D model generation ni maksudnya kita boleh dapatkan satu 3D model yang cantik khas untuk Quality 3D. So kita tak perlu untuk gabungkan antara DSM dan juga Mosaic. So di sini dia akan produce satu 3D model yang khas untuk dia. So kita boleh juga standard macam software yang lain, kita boleh buat DTM, DM, auto rectification, mosaic creation dan juga mosaic editing. So dekat sini Quality 3D memberi kita satu features iaitu DM editing dan juga mosaic editing. So dari segi result yang kita dah dapat, kita boleh edit lagi untuk mendapatkan satu data yang lebih cantik. Okay, so ini modul yang ada dalam Quality 3D. Kita ada array triangulation, ada DSM, DTM extraction, auto rectification, mosaic creation dan feature extraction. So ini adalah standard modul yang ada dalam Quality 3D dan juga software-software yang lain lah. Okay, so ini adalah features yang ada dalam Quality 3D dan extra features yang ada pada Quality 3D dan tak ada pada software-software yang lain. Okay, so Quality 3D memberi satu features iaitu dia juga bagi
manual untuk kita proses dan juga automated. So untuk automated workflow ataupun batch process, dia punya interface sangat mudah dan sangat senang. So kalau kita tengok pun sangat user friendly. So untuk kita proses automated workflow tu sangat mudah. So kalau contohnya kalau software yang lain dia ada banyak terlalu banyak dia punya access yang kita perlu masuk. So kita perlu edit di situ banyak yang kita perlu. So kalau untuk user yang baru mungkin ada sedikit kekurangan ada situ. So untuk Creative 3D untuk user baru so sangat mudah. So siapa yang baru untuk menggunakan software ni sangat mudah, dan untuk yang dah lama pun untuk dia punya automated workflow sangat cepat. So dalam masa 1 minit kita dah boleh setting untuk buat dia punya automated workflow. Okay, so seterusnya Creative 3D ada juga change detection. So untuk change detection, Creative 3D boleh buat change detection untuk DEM ataupun mosaic. So kalau kita ada dua data yang berbeza, contoh data yang sebelum dan juga selepas, so kita boleh buat change detection menggunakan features yang disediakan oleh Creative 3D. So seterusnya Creative 3D ada menyediakan point cloud colorization. So hasil daripada data point cloud yang kita proses, so Creative 3D ada satu features iaitu untuk colorize kita punya point cloud. So point cloud kita, so di sini kita boleh tengok point cloud yang dihasilkan adalah dalam bentuk RGB, adalah bentuk color. So kita boleh untuk colorkan dia untuk dapatkan base seperti mana dalam gambar lah. So point cloud tu gambar dia adalah image seperti keadaan sebenar lah. Okay, so Creative 3D ada juga Creative 3D ada juga volume punya calculation. So dekat sini bila kita dah siap proses, so dia ada satu tool iaitu untuk calculation punya tool lah. So kita boleh kira dia punya volume untuk kawasan yang kita nak lah. So Creative 3D juga ada features iaitu path profile features. So kita boleh dapat cross section untuk kawasan yang kita nak lah. Okay. So boleh tengok di sini kita juga ada 3D model. So ini contoh 3D model yang dihasilkan. So 3D model ni kita tak perlu gabungkan antara DSM dan juga orthofoto. So sini dia akan proses satu 3D model yang saya boleh katakan lagi cantik daripada biasa. So kita juga ada georeferencing. So georeferencing untuk control point dan juga checkpoint. So georeferencing juga kita boleh guna daripada LiDAR punya data. So kalau kita tak ada GCP dan sebagainya, so kita ada satu data LiDAR yang accuracy-nya cantik, so kita boleh gunakan LiDAR data untuk dijadikan georeferencing. So seterusnya adalah mosaic editing. So mosaic editing ni adalah kita akan edit dia punya, kita boleh edit dia punya seamless line. So ni adalah features yang bagus. So kalau kita dah ada satu orthofoto dan orthofoto tu ada sedikit kekurangan, so kita boleh edit di situ. Okay, so seterusnya kita ada data weaver ataupun kita boleh panggil dia cesium. So untuk features ni data yang kita dah ada, so kita boleh upload ke dalam cesium. So cesium ni adalah satu link bila kita bagi untuk klien. So bila dia klik link tu, orang akan boleh access kita punya data menggunakan link yang diberikan. So dia akan dapat satu link. So dia akan tekan, dia akan boleh access data tu tanpa perlu menggunakan software. So hanya menggunakan web browser lah. Kita boleh tengok dia punya data. Okay. So seterusnya adalah DEM dan DTM editing. So kita boleh edit kita punya data DTM ataupun DEM. So untuk kita buang kawasan ataupun kita nak crop dan sebagainya, so kita boleh menggunakan DEM editing dan juga DTM editing lah. So Creative 3D juga ada picture in picture view.
So maksudnya dalam view interface Quality 3D, kita boleh tengok dalam masa yang sama 2D punya view dan juga 3D punya view. Okay. Okay, so di sini adalah sedikit comparison yang kita buat antara Quality 3D, Pixbody dan juga Agisoft lah. Okay, so untuk proses ni kita menggunakan software, 3 jenis software, Quality 3D, Pixbody dan juga Agisoft. So hardware yang digunakan adalah sama. Kita menggunakan komputer yang sama, spek yang sama dan juga accuracy yang kita gunakan adalah kita gunakan yang low accuracy untuk kita 3 software. So gambar yang kita menggunakan adalah 206 keping. So output data kita menggunakan DSM, DTM, point cloud dan juga autophoto lah untuk kita 3 software. So kita menggunakan automatic type of processing untuk ketiga-tiga software. Dan kita so di situ kita boleh lihat dia punya masa yang diambil adalah, so untuk Quality 3D 9 minit untuk proses keseluruhan data, mengeluarkan semua output. So untuk Pixbody dia mengambil masa selama 2 jam dan 12 minit. Dan untuk Agisoft selama 32 minit. So ini adalah gambar yang sama, processing yang sama, output yang sama. So kita boleh lihat di sini Quality 3D jauh meninggalkan software-software yang lain lah dari segi speed di situ. Okay, so dari segi speed, so kita boleh tengok di sini dia punya result. Kita boleh compare dia punya result. So ini adalah untuk DSM. So kalau kita boleh tengok untuk Quality 3D dan juga Agisoft dia punya DSM lebih kurang. Tapi untuk Pixbody kita boleh tengok di kawasan hutan dia ada sedikit kekurangan lah di situ. Okay, so seterusnya adalah DTM. So ini adalah DTM yang dihasilkan untuk ketiga software. So tuan-tuan melihat perbezaan DTM yang dihasilkan oleh Quality 3D, Pixbody dan juga Agisoft lah. So tuan-tuan boleh bandingkan sendirilah dia punya result yang dihasilkan untuk software-software ini. So ini adalah point cloud. So point cloud yang dihasilkan untuk ketiga-tiga software. So kalau kita tengok sini Quality 3D lebih baik dari segi point cloud. So kalau untuk point cloud berdasarkan pengalaman yang saya pernah proses sebelum ni, untuk software Quality 3D untuk kawasan yang water bodies, contohnya water bodies dan juga forestry dan sebagainya yang ada pergerakan. So untuk water bodies setakat ini kalau kita proses point cloud, Quality 3D akan dapat proses untuk kawasan berair. Tapi kalau untuk Pixbody ataupun Agisoft dia akan lopong di situ. So Quality 3D dia masih boleh untuk hasilkan point cloud. Okay, so ini adalah autophoto. So tuan-tuan boleh tengok dia punya autophoto lebih kurang. So kita boleh tengok di sini dari segi data, perbezaan dari segi data dan juga dia punya speed lah. So walaupun Quality 3D ambil masa yang singkat untuk proses keseluruhan data, tapi dia tidak mengurangkan mana-mana dia punya accuracy untuk setiap data yang dihasilkan lah. Okay, so kita akan go to kepada software Quality 3D lah. Okay. Okay, so saya akan. So ada apa-apa soalan ke? Okay, saya akan sebelum tu saya akan baca sedikit komen lah daripada saya akan baca soalan. Okay, so Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay,
Okey, nama penuh penyampai. Okey, nama saya Muhammad Najmuddin bin Kadirun. Okey, so Okey, seterusnya adalah Assalamualaikum tuan. Bagaimana pula dengan image radar? Adakah kualiti 3D boleh memproses data seperti interferometri radar? Okey, untuk soalan yang ini daripada Tuan Adham Majid. Okey, untuk yang ini saya belum pasti. So mungkin saya akan refer kembali kepada kualiti 3D dan kita akan bagi tahu kemudian lah tentang soalan yang diberikan tentang soalan tentang radar itu. So kita belum pernah cuba. So kita akan rujuk balik dengan kualiti 3D dan kita akan sampaikan jawab kemudian lah. Okey, ada juga soalan, adakah kita ada trial version untuk software ni? So untuk kualiti 3D kita ada trial version. So kalau tuan-tuan nak guna dia punya trial boleh terus ke laman web SIMActive. So trial ni dia akan berikan selama 2 minggu. So untuk satu PC bila kita guna trial dia ni, satu PC boleh guna untuk 2 minggu. So dah habis 2 minggu, kalau kita nak guna kita kena request lah. Ataupun kita gunakan PC yang berbeza. So di sini kualiti 3D akan bagi dia ada trial dan juga kualiti 3D bagi kita satu features iaitu kalau kita ada satu data, so kita nak kualiti 3D proses untuk kita, so kita boleh upload data di situ dan kualiti 3D akan proses dan tunjuk result yang diberikan lah. Mungkin kita proses data tu tak cantik, so kita boleh bagi tengok kualiti 3D, so apa yang kualiti 3D boleh buat lah di situ. So okay, so spek paling minimum untuk software ni. Okay, so untuk software kualiti 3D, spek paling minimum yang diberikan oleh kualiti 3D adalah untuk RAM adalah dalam paling rendah iaitu 8 GB RAM. So yang saya ingat lah, so 8 GB RAM untuk kualiti 3D sangat rendah. So kita perlukan hardware yang biasa dah boleh. So graphic card perlu ada graphic card. Dia tak limitkan, tak setkan graphic card yang tinggi ataupun yang biasa dah boleh berguna untuk proses kualiti 3D. So kalau untuk perbandingan yang saya ingat untuk spek software, spek hardware adalah kualiti 3D adalah yang paling rendah lah. Okey, assalamualaikum tuan. Ada pengalaman tuan terutama bagi kawasan vegetation tinggi sering mengalami masalah image matching dan sering ada output hole pada image. Adakah kualiti 3D ini sendiri dapat solve problem ini? Okey, so kalau untuk kawasan yang vegetation tinggi, so sebenarnya untuk kawasan yang vegetation tinggi ni kita kena tengok juga kepada data yang diproses. So kalau data yang kita dapat tu boleh cantik, so dia akan efek, data tu akan efek kepada kita punya result lah. So setakat ini yang kita proses kebanyakan dia kalau kawasan yang ada vegetation tinggi dan juga kawasan water bodies untuk kualiti 3D setakat ini dia mampu, tapi ada juga yang kawasan-kawasan yang data tu dah memang daripada asal raw data dah tak okey, so ada juga lubang di situ. Tapi setakat ni kalau kita proses, setakat yang kita proses, kita comparekan antara kualiti 3D dan software yang lain, so kualiti 3D adalah lagi baik untuk handle kawasan vegetation tinggi inilah. So tapi ini bergantung kepada raw data juga. So kalau raw data kita mesti, kalau untuk kawasan vegetation kita akan sarankan overlap mestilah tinggi. So sebab di kawasan vegetation ataupun water bodies ini banyak pergerakan. So jadi kita perlukan overlap yang agak tinggi lah.
Okay, untuk software ni permanent atau yearly subscription. Okay, so software Quality 3D dia ada dua. Dia boleh juga untuk yearly dan juga untuk permanent lah. So kalau untuk permanent, kita perlu dia akan untuk kita update dia punya features adalah setahun. So selepas tahun software tu masih boleh digunakan. Tapi untuk jika ada update yang terbaru, kita perlu bayarlah untuk dia punya update. Tapi software tu tetap boleh digunakan. So kalau untuk yearly kita akan bayar, so untuk 1 tahun punya subscription lah. Okay. So ada lagi soalan kalau kita boleh jawab lepas ni. So saya akan tunjuk software terus ke software Quality 3D lah. Tak boleh nampak aku punya mouse. Okay, so ini adalah software Quality 3D. Okay, so yang pertama sekali, so kalau kita nak masuk new project Okay, so file, new project. So ini adalah interface software Quality 3D. So kita klik untuk UAV. So kalau kita nak guna untuk medium ataupun large format ataupun satellite, so kita perlu upgrade lah. So bila kita upgrade, type ini akan boleh guna lah. So kita klik UAV. Okay. Untuk sini dia ada number of camera. So ada setengah sensor ataupun drone. Kita ada yang boleh attach lebih daripada satu kamera. So di sini kita boleh tambah lah. Ada punya kamera lah. So dan juga kita boleh juga tambah group untuk setiap kamera itu. So contohnya kalau kita ada satu data yang kawasan yang sama tapi data yang berbeza, so kita boleh groupkan dia di situ. So contohnya untuk 2 minggu yang berbeza, so kita boleh groupkan dia punya image menggunakan number of group lah. So jadi kebanyakan processing kita akan menggunakan satu number of camera je lah. Okay. So so untuk image, untuk kita load image, kita boleh add melalui add image ataupun kita boleh add folder lah. So kalau kita nak add image, okay, kita just go through image. Soalan. Okay. So kita boleh add image. Okay, so add image. So kita akan ke data yang kita ada lah. So kita boleh select kita punya image lah. Ataupun kita boleh add juga folder. So bila kita add image, okay, so kalau kita gunakan contoh kamera yang dah ada dia punya parameter, so automatic semua parameter dia akan naik di sini lah. So ini kita menggunakan custom punya kamera. So kita boleh juga upload dia punya EXIF information lah. So kita punya EO. So kita boleh access kita punya EO untuk image tersebut. So dia akan automatic naik di sini. So kita boleh assign untuk setiap data lah. So di sini kita boleh gunakan string no string ataupun latitude longitude bergantung pada data yang kita guna lah. So sini kita gunakan, saya gunakan latitude dan longitude. Dan kita punya orientation lah. So kalau sini saya gunakan omega pi kappa. So kita boleh assign. So di sini adalah contoh. So image tadi, so kita boleh tengok di sini, masukkan dia punya assign untuk setiap data. Okay. Altitude, longitude.
Oh, tak nampak? Boleh tengok? Tak bergerak pun. Oh, okay. Sorry. Tak nampak Cik Din, tak nampak. Sekejap, saya kena share. Okay, sekejap. Okay. Okay, screen. Sekejap. Boleh nampak? Tengok. Boleh nampak? Boleh nampak? Boleh. Boleh. Okey. Oh, Okey. Boleh tadi saya dia. ulang balik ah. Okay, right. Okay, so kat sini kita boleh add new project. So kat sini new project. So ini untuk UAV. So kat sini number of camera kita boleh pilih dia. So kalau kita ada satu platform tapi kita ada dua kamera, so kita boleh tambah sini. So tapi kebanyakan dia menggunakan satu kamera. Okay. So kita boleh add image di sini. Okay. So kita add dia punya EO data. So kalau kita gunakan drone yang dah ada kamera yang dah ada dia punya parameter seperti DJI punya sensor, so kita tak perlu untuk add dia punya EXIF lah, EO ya. So dia dah ada. So dia akan automatic naik lah. So yang ni kita menggunakan custom punya kamera. So kita boleh ubah dia punya position, easting ataupun non-steam bergantung pada kita punya data, orientation, omega, pick up, roll ratio dan sebagainya lah. Okay, so sini kita boleh ubah di sini lah. Image name. YouTube. Okay, YouTube. Omega. Okay, so bila kita dah assign lama ni hilang pula. Okay, so kita boleh assign untuk setiap data yang kita ada. So selepas kita dah assign, dia akan kita boleh teruskan untuk step terusnya lah. Okay, so kita boleh add lah di sini. Okay, so dalam saya punya case, saya dah buat untuk step ni. So kita akan load. Okay, so saya akan terus load ke image lah. Selepas kita step untuk add image, kita akan terus lah. So saya akan buka contoh data yang dah diproses. Okay. Okay, so ini boleh tengok boleh nampak Boleh nampak Nampak? Boleh. Okay. So di sini kita boleh tengok kita boleh tengok dia punya reference lah di sini. So reference dia kita boleh tengok melalui satellite, map dan sebagainya lah. So ini dia punya online data lah kalau kita ada internet. So dia akan tunjukkan background lah. Dekat sini reference kita pakai satellite lah. Okay. So untuk konteks ini kita boleh tengok di sini dia punya modul. Okay, kita ada array triangulation, DXM, DTM, DM editing, auto rectification, mosaic creation, mosaic editing dan sebagainya. So ini adalah manual. So kalau kita punya automatic workflow, so ini adalah automatic workflow punya interface lah. So kita boleh tengok sini
dia sangat mudah, tak terlalu complicated. So untuk user yang baru, kita boleh belajar dengan sangat mudah lah. So sini kita boleh proses untuk total punya output sampai habis lah. Okay. So saya akan tunjukkan feature-features yang Quality 3D ada dan tak ada pada, mungkin ini kelebihan untuk Quality 3D. So untuk Quality 3D kita boleh tengok di sini dia ada dua 3D view, 2D view dan juga 3D view. So kita boleh tengok satu view ini adalah 2D dan juga kita boleh tengok picture iaitu 2D dan juga 3D. So kalau kita nak tengok 3D, saya tutup. So kalau kita nak tengok 3D, cuma klik swipe to 3D view. So kita akan dapat tengok 3D lah. So ini adalah 3D. Boleh nampak ah? Okay. So ini adalah contoh data DEM. So okay. So ini adalah DEM, DTM. Ini adalah DTM yang kita proses menggunakan data yang kita dapat. So ini adalah DTM, DSM. Kita boleh tengok sini, ini DSM. Okay. Yang ini kita boleh tengok DSM yang dihasilkan menggunakan LiDAR data. So yang ini bukan daripada gambar, so kita menggunakan data daripada LiDAR. So ini data DTM yang dihasilkan, data DSM yang dihasilkan menggunakan LiDAR data. So juga DTM yang dihasilkan menggunakan LiDAR punya data. So kalau kita nak tengok di sini, Quality 3D boleh handle data LiDAR. So sini adalah contoh data LiDAR. Buka. So data LiDAR yang menggunakan format LAS ataupun LAS. So ini kalau in case kita nak buat kita nak dapatkan DSM ataupun DTM dan kita ada data LiDAR yang cantik. So bila data LiDAR cantik ini kita boleh hasilkan DTM dan DSM yang sangat baguslah. So kalau kita ada data LiDAR, kita boleh gunakan data LiDAR tu dalam software Quality 3D. Okay, so data LiDAR sedikit berat lah. Okay, so ini adalah contoh data LiDAR. Tapi data LiDAR ni kita dah colorkan dia. Okay, so ini adalah data LiDAR point cloud lah. Nampak? Boleh nampak ah? Okay, so ini adalah point cloud data daripada data LiDAR. So daripada data LiDAR ni kita boleh hasilkan DTM dan DSM yang macam saya tunjuk tadi lah. Okay, so okay, Quality 3D juga boleh edit DSM ataupun DTM. So kalau kita dah okay, so sini okay. Okay, kita tengok ah. Okay, sini data DEM yang dihasilkan kita boleh edit di sini. So kalau kita ada kita nak buang satu kawasan ataupun sebagainya, so kita boleh edit sini. So in case ada juga case kalau kita dapat satu kawasan yang punya terrain dia okey. So contohnya kalau kawasan yang berbukit, so kalau kita nak kekalkan satu kawasan dan kita nak proses DTM untuk kawasan lain. Contoh kita ada satu bukit yang clear. So kita nak kekalkan kawasan bukit tu, so kita boleh crop selection untuk kawasan tu. So bila kita proses DTM, so kawasan yang kita crop tu dia tak akan proses untuk buat DTM. So kawasan tu akan kekal, dia akan buat untuk DTM untuk kawasan yang sekeliling lah. So kawasan yang ada tumbuhan tersebut tu dia akan buang. So kawasan yang kita nak tu dia akan kekalkan. Ini adalah features lah. So kita boleh select sini. So sini kita boleh save selection. So maksudnya kita save kawasan yang kita crop.
Ya, tengah. Okay, so sini kita boleh untuk delete kawasan yang kita crop. Kawasan yang kita nak tu kita boleh delete untuk kawasan yang kita nak tu. Okay, so kita boleh delete selection. Kita boleh juga untuk filter. So maksudnya kita buat filter untuk kawasan yang kita nak, ataupun kita buat filter tapi kita preserve dia punya topologi. Okay, so ini untuk DTM ataupun DSM editing lah. Okay. Okay, so seterusnya kita ada juga mosaic editing. Okay, so mosaic editing ni kita boleh edit kita punya autophoto. So kalau mosaic editing ni kita boleh edit dia punya simline. Okay, so kita boleh edit dia punya simline. Kalau kita ada data satu kawasan tapi kita punya image tu tak berapa cantik, autophoto yang dihasilkan tak berapa cantik, so kita boleh edit dia punya simline di sini lah. So kita boleh edit dia punya simline. Okay, kita edit di sini. Okay. Selain daripada tu, kita juga boleh edit dia punya autophoto color. So maksudnya sini kalau contoh autophoto yang dihasilkan agak gelap dan sebagainya, so kita boleh edit dia punya color untuk kita punya autophoto lah. So kita boleh main di sini, kita boleh guna dia punya master, so untuk cerahkan ataupun untuk gelapkan, dan juga kita boleh control dia punya band lah. So kita boleh main dia punya RGB lah. So kita boleh control di sini lah. So ini in case kalau kita ada satu gambar yang kurang cantik lah, so kita boleh edit di sini. Okay. Okay, so seterusnya kita ada path profile macam yang saya tunjuk tadi. So untuk path profile kita boleh tengok dia punya cross section lah. So kita boleh tengok di sini dia punya height. So, kita boleh tengok dia punya cross section lah sini. So kalau ada setengah software yang lain, kita perlu gunakan software analysis. So yang ini kita tak perlukan guna yang lain, kita cuma guna dalam Quality Studio satu software, tapi kita boleh tengok dia punya cross section ni di sini. Okay. Kita juga boleh untuk measure volume. So di sini kita boleh calculate volume untuk satu kawasan. So contoh, kita buat di sini. So kita ada satu features iaitu measure volume. So okay, so di sini Quality akan tolong calculate untuk boleh calculate dia punya volume untuk satu kawasan lah. So dia boleh calculate cut dan juga fill. Okay, so kita juga boleh save. Okay. Ini ada soalan ya? Okay, boleh nampak ah? Okay, so di sini selain daripada itu kita ada feature-features yang seperti yang saya terangkan tadi, DEM merging. So maksudnya kalau ada data DEM yang dah siap, so kita boleh gabungkan setiap dari DEM tu. So kita cuma add dia dan dia akan gabungkan. So kita ada juga DEM action. So kalau kita ada reference data, so kita ada change detection. So change detection kita boleh compare sama ada DEM ataupun mosaic lah. So kita masukkan data sebelum dan juga data yang selepas. So kita boleh proses di sini lah. Okay, kita juga ada point cloud colorization, DTM contour extraction. So kita boleh hasilkan contour juga. So contoh, ini adalah contoh contour.
Okay, ini adalah contoh kontur yang kita hasilkan. So kontur ni kita boleh set dia punya elevation lah. Okay. So ini adalah Refron Auto. Okay, ini adalah auto foto yang dihasilkan menggunakan data LiDAR. So ini adalah data LiDAR yang kita import. So kita boleh buat auto foto. So sini color dia kita boleh ubah lah tadi. Menggunakan mosaic editing. So kita boleh ubah dia punya color. Okay. So selain daripada tu Quality 3D juga boleh proses data multispectral. So multispectral dia boleh support sampai 32 bit 32 okay, saya tunggu. Okay, so sampai 32 band lah. Boleh. Mana nak stop sharing? Okay. Kenapa tak ada phone? Boleh nampak apa? Share. Mana? Kejap. Okay, kejap ya. Aku tak boleh control. Jadi saya tak boleh nak share. Boleh nampak slideshow? Sekejap ya. Tak. Slide tak keluar. Okey. Tak nampak Cik Din, tak nampak. Okey, kejap ya. Bukan nak share ni. Nak share pada 3D punya ni. Okay, saya share. Okay. Boleh nampak ah? Okey, nampak. Okay. So selain daripada tu kita boleh software Quality juga boleh proses data multispectral. Okay, data multispectral dia support sampai 32 band. So ini adalah contoh data multispectral. Okay, so ini adalah data multispectral. Okay, so ini adalah data multispectral. So untuk data multispectral kita boleh proses melalui step yang sama. Cuma untuk start dia kita perlu pilih unregistered band dan juga master band dia. Kita ambil dua lah. So kita akan, yang ini saja yang kita perlu edit lah. So untuk dia punya step sama. So kita just proses dan untuk result dia kita boleh export ke dalam format data-data output yang kita nak lah. So untuk contoh okay, so di sini kita boleh pilih. So Quality akan yang ini adalah contoh indeks yang diberikan lah. So kita boleh tengok sini ada NDVI, BNDVI, GNDVI dan sebagainya lah. So tuan-tuan boleh tengok di sini ya. So ini adalah format yang telah disediakan oleh Quality 3D. So selain daripada tu kalau kita ada custom punya formula, so kita boleh custom di sini lah. So kita boleh custom sini, so kita boleh pilih band yang kita ada lah. So ni untuk multispectral lah. Okay. So untuk multispectral software ni kita boleh proses data multispectral, tapi untuk analisis kita perlu gunakan software yang lain lah. Okay, so
Okay, ada soalan? Okay. So saya akan tengok soalan. So kalau ada sebarang soalan. Okay. Okay, so kalau ada apa-apa soalan selepas ni boleh bertanya. So kalau ada siapa-siapa yang tak faham ataupun masih curious dengan presentation ni, boleh tanya tentang apa-apa yang tak faham. Okey, ada soalan. Menurut pengalaman tuan, apakah kelebihan software ini berbanding software seperti Agisoft dan Pix4D? Okey. So bagi pengalaman saya, software ni sangat user friendly. So kalau kita guna saya untuk first time saya guna software ni, so untuk permulaan tu saya dah boleh proses dengan cepat. So saya tak untuk software yang lain ambil masa untuk saya untuk proses sebab dia punya setting dia tu agak complicated. So untuk Code3D ni dia punya setting dia sangat mudah, untuk feature-features dia sangat mudah. So kalau kita nak buat batch process pun sangat mudah. Dan untuk dia punya accuracy pun, walaupun kita guna low tapi dia punya accuracy dia sangat cantik. Okay, lepas proses boleh generate report tak? Okay, so selepas kita proses dia akan generate report. So kita boleh tengok report dia. Okay, saya tunjuk. Okay, data. Okay, dah nampak Okay, so sini ni adalah contoh dia punya ni report yang dia hasilkan. So dia bukan satu report ya. So dekat sini kita boleh tengok. Okay, so sini report yang dia hasilkan. So kalau kita gunakan kalau kita tambah ground control point, so yang data yang saya proses saya tak gunakan ground control point, so, sebab saya tak ada data GCP untuk pasal tersebut. So kalau kita ada data control point, semua dia punya report akan keluar sini untuk ground control point, untuk checkpoint. So kita boleh tengok di sini adjustment, kita gunakan direct georeferencing. Okay, ni dia punya bundle array triangulation. So ini dia tunjukkan untuk sebelum dan juga selepas lah. So untuk yang hijau adalah excellent lah. Okay, so ini adalah sistem yang kita gunakan lah. Okay, so sekejap saya share. Okay, so untuk okay, nampak? Okay, so sini kita boleh tengok kalau kita ada. Okay, so kalau kita tengok di sini, kalau kita ada mosaic, so di sini adalah dia punya JSD lah. So JSD kita boleh tengok sini. So JSD dia adalah 1.5 cm lah.
So untuk image ni adalah 1/5 cm. So untuk DXM, DTM pun kita boleh tengok di sini dia punya JSD. Okay, so ini adalah okay. So data kita boleh import data untuk macam contoh data LiDAR dan sebagainya. So sini kita boleh import. So kita boleh import data DM, data point cloud ataupun data 3D model dan sebagainya. So kita boleh import di sini lah. So kalau kita ada data LiDAR kita boleh import point cloud lah sini. So kita boleh import data LiDAR. So okay, seterusnya kita ada juga untuk export. Kita boleh export DM, mosaic dan sebagainya, semua kita boleh import. Ni soalan. Okay. So okay, untuk okay, so ada soalan kadang-kadang tu sebagai professional tool, adakah Quarter 3D ni lebih susah daripada software yang lain? So untuk Quarter 3D kita boleh menggunakan software yang dia punya interaction yang sangat optimal. So dia punya software ni adalah friendly design. So editing tool dia sangat power, so kita boleh gunakan automatic workflow dia. Tapi walaupun dia punya speed dia sangat pantas, tapi dia punya quality dia tetap dikekalkan di situ. Okay. So okay. Kalau ada yang nak tanya soalan, boleh tanyakan soalan. Okay. So okay, kita boleh tengok sini. Okay, kalau untuk saya akan rumuskan balik ya. Okay, so untuk comparison antara sebab kebanyakan pengguna dia nak tahu tentang comparison antara software Quarter 3D dan juga software-software yang lain. So untuk Quarter 3D prosesing yang pertama sekali adalah dia punya speed. So yang pertama speed dia. So Quarter 3D boleh proses keseluruhan output dengan lebih pantas daripada software-software yang lain. So kalau seterusnya adalah dia punya number of image. So untuk Quarter 3D number of image adalah unlimited. So kalau setengah software yang lain, bila kita gunakan 100 100 image dan beratus image, so kemungkinan dia akan crash untuk dataset tu. So untuk Quarter 3D tak ada masalah. So untuk array triangulation, kita boleh control untuk full array triangulation. So type point dia kita boleh control di situ. So untuk GCP, kita boleh gunakan GCP ataupun kita menggunakan LiDAR data sebagai kita punya untuk georeference. So DTM extraction, seterusnya kita boleh keluarkan DTM ataupun DXM menggunakan LiDAR data. So ini akan menghasilkan DXM dan DTM yang lebih berkualiti lah. So kita boleh menguruskan dia punya color. So kalau kita ada image autophoto, so kita boleh adjust dia punya color di situ. Okay, so
So kalau tak ada sebarang soalan, kita akan setakat ini sajalah. Okay, so ini adalah ini adalah webinar yang kita akan uruskan pada masa yang akan datang. So ini adalah webinar untuk Secure Wash. So ini sebenarnya tarikh telah diubah. So sini kita tengok 14 Julai 2021 tapi diubah kepada 22 bulan Julai lah 2021. So ini kita akan maklumkan kemudian. So untuk minggu hadapan kita ada satu lagi webinar iaitu saya ulang sekali lagi. So untuk webinar Secure Wash kita akan ubah kepada tarikh 22 Julai 2021 lah. So ini kita punya pihak akan maklumkan kemudian lah. So untuk minggu hadapan kita ada fixed wing webinar untuk VTOL. So UAV VTOL fixed wing daripada Skycross 240. So ini adalah daripada untuk model VTOL fixed wing Skycross 2400 daripada speaker daripada Inotech. So ini daripada Inotech France. So speaker dia adalah Dr. Haizing lah. So tuan-tuan boleh save tarikh ni untuk minggu hadapan lah. So ini saya rasa satu webinar yang sangat menarik untuk tuan-tuan join lah untuk masa hadapan. Okay. So ini adalah contact number lah. So tuan-tuan boleh screenshot. So kalau ada apa-apa selain daripada webinar, so tuan-tuan juga boleh akses Skyshine Corporation melalui Facebook Skyshine, Instagram Skyshine, Twitter dan juga YouTube Skyshine lah. So kalau tuan-tuan nak tengok video ataupun webinar-webinar yang telah dijalankan, tuan-tuan boleh rujuk ke platform yang disediakan oleh Skyshine lah. So tuan-tuan boleh screenshot ataupun save dia punya information. So okay, so kalau boleh nampak tadi? Tadi boleh nampak? Okay, so kalau tak ada apa soalan, kita boleh setakat ini sajalah kita punya presentation. So sebelum tu bolehkah kita screenshot sikit lah. So tuan-tuan siapa yang hadir boleh buka dia punya kamera, so kita boleh screenshot untuk kehadiran lah. Saya nak tengok full lah. Okay, boleh tengok full lah. Boleh tengok full lah. Okay, baikkan screenshot lah. Okay. Okay. Boleh? Dah? Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa, setakat itu sajalah. So terima kasih siapa yang join webinar untuk hari ini. So boleh berjumpa lagi untuk webinar yang akan datang. So segala kekurangan ataupun salah
kata mohon maaf. So kita berjumpa lagi kalau ada umur yang panjang, kita jumpa lagi di masa yang akan datang lah. So tuan-tuan boleh save untuk webinar-webinar yang akan datang. Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Din. Assalamualaikum.